Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kepada pelajar-pelajar tahun 2, hari ini kita akan masuk unit 3 dalam mata pelajaran sains, iaitu manusia. Okey, nampak tak ada gambar orang lidik kat sini? Okey, jadi ini contoh gambaran manusia. Manusia adalah satu ciptaan Allah yang memiliki akal, berbanding dengan haiwan-haiwan lain, berbanding dengan hidupan-hidupan lain. Dan manusia juga merupakan salah satu benda hidup. Jadi benda hidup dia mempunyai 5 ciri, iaitu ciri yang pertama membiak, ciri yang kedua membesar, ciri yang ketiga benda hidup mestilah makan dan minum, memerlukan air dan makanan, yang keempat bergerak, dan yang kelima bernafas. Jadi semua manusia membiak, semua manusia membesar, semua manusia memerlukan makan dan minum, semua manusia bergerak, dan semua manusia bernafas. Okey, merujuk kepada muka surat 24, buku teks sains tahun 2. Jadi manusia membiak. Jadi kat situ ada gambar yang mana ibu kandang baru sahaja melahirkan seorang anak lelaki. Jadi ada perbualan antara ayah dia. Ini adik kamu Kanang, Kalai namanya. Comel ni Kalai. Jadi ni seorang bayi yang baru dilahirkan, dan ni ibu kepada Kalai, dan ini ayah kepada Kalai. Jadi soalan kat sini, antara ciri benda hidup adalah membiak. Bagaimanakah manusia membiak? Jadi manusia membiak melalui cara apa? Melahirkan anak. Jadi dia berbeza dengan ayam. Ayam dia membiak. Ayam juga dia merupakan benda hidup. Tapi ayam membiak dengan cara bertelur. Jadi apa maksud membiak ni? Membiak ni adalah dia menambah bilangan. Jadi manusia membiak secara melahirkan anak. Contoh dia macam ni. Okey, ayah dengan ibu dia berkahwin dan dia akan dapat anak. Jadi dekat situ ada proses pembiakan. Jadi anak itu merupakan zuriat kepada ayah dan ibu. Okey. Kebiasaannya seorang ibu boleh melahirkan seorang bayi lelaki ataupun bayi perempuan. Itu yang biasalah yang awak tengok. Tapi mungkin ada dalam hal-hal istimewa, seorang ibu tu dia melahirkan 2 bayi dalam masa yang serentak. Contoh kembar siam, yang mana ada 2 bayi yang serentak semasa melahirkan anak. Okey, kita pergi kepada muka surat 25, iaitu peringkat tumbesaran manusia. Jadi manusia akan mengalami beberapa fasa tumbesaran, bermula daripada bayi hinggalah dewasa. Okey, jadi peringkat pertama adalah kategori bayi, yang mana kategori bayi ini lingkungan umur selepas saja dilahirkan sehingga 1 tahun. Misalnya bayi daripada sifar hingga 1 tahun. Manakala kanak-kanak pula lingkungan umur 1 tahun hingga 4 tahun. Remaja pula, ni fasa remaja antara fasa yang ramai pelajar-pelajar akan lalui lah.
daripada umur 4 tahun hingga 18 tahun. Ini adalah fasa remaja. Kemudian dewasa umur 18 tahun ke atas. Nak kata umur 18 tahun ke atas, dia dah kategori sebagai dewasa. Jadi dekat sini contoh umur-umur, contoh peringkat pembesaran yang mana bayi, selepas jadi bayi dia akan pergi kepada fasa kanak-kanak, kemudian masuk pada 4 hingga 18 tahun dia akan pergi kepada fasa remaja dan terus pergi kepada fasa dewasa. Okey, dekat buku ni dia ada cakap, perhatikan gambar di bawah, pada peringkat manakah kamu berada sekarang. Jadi tadi kita dah tengok dah umur, peringkat berapa. Apakah perubahan yang dialami sejak kamu dilahirkan? Tengok daripada bayi, dia berubah jadi kanak-kanak, semakin tinggi dan besar, jadi remaja, kemudian berubah menjadi dewasa. Jadi akan mengalami beberapa perubahan. Iaitu contohnya manusia mengalami perubahan tiga perubahan, iaitu daripada saiz, tinggi dan berat. Semakin semakin manusia itu meningkat usianya, meningkat umurnya, jadi dia semakin membesar dari segi saiz, dia semakin tinggi dari segi ketinggian, dan dia semakin berat dari sudut berat lah. Jadi kalau umur bayi, contoh kita tengok kat sini, kalau tinggi bayi ni merupakan lebih kurang ini adalah contoh yang mana saiz manusia bertambah. Jadi mungkin pada tahun lepas, seorang pelajar tahun 1 tahun lepas dia mampu memakai baju kemeja yang berwarna oranye. Tapi selepas setahun dia dah masuk ke tahun 2, pelajar tersebut tidak boleh pakai baju tersebut sebab tak muat. Jadi dia tanya ayah, kenapa baju ni ketat, dah tak muat dah, tak boleh nak butang dah. Jadi ayah dia pun cakap, wah, anak ayah sudah besar, nanti ayah beli baju baru untuk kamu. Jadi menunjukkan seorang pelajar ni daripada umur dia 7 tahun nak meningkat kepada 8 tahun mengalami proses saiz yang bertambah. Okey. Selain daripada saiz yang bertambah, manusia juga akan mengalami tinggi yang bertambah dan berat yang bertambah. Jadi tinggi sebelum ibu dia ukur tinggi dia pada dinding. Kemudian selepas setahun seorang anak dia cek balik pada garisan pada dinding dan dia perasan bahawa dia sudah semakin tinggi. Jadi tak ada manusia semakin lama dia semakin rendah. Jadi sama juga berat, yang mana berat seorang bayi itu dekat sini kita boleh tengok, iaitu 5.38 kg. Kemudian selepas setahun berat bayi itu meningkat sebanyak 11 kg. Jadi ini menunjukkan pelajar yang di atas ni tingginya bertambah, dia mengalami proses tinggi yang bertambah, dan bayi ini mengalami proses berat yang bertambah. Jadi sejak dilahirkan kita mengalami perubahan saiz, tinggi dan berat. Ustaz nak tanya awak, agak-agak awak lah, baju tahun lepas yang awak pakai, agak tahun ni boleh pakai tak? Kebanyakannya tak boleh pakai sebab
sebab dah tak muat, sebab awak mengalami proses saiz yang bertambah, tinggi yang bertambah dan berat yang bertambah. Kalau tak percaya, tengok pada kasut. Kasut yang tahun ni awak pakai tak sama dengan kasut yang tahun lepas.